نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Hadirin mukminin dan mukminat yang dimuliakan, sebelum saya terlupa, kita ada sedikit perubahan, banyak perubahan, iaitu insya-Allah saya hanya mengajar di masjid ni. Jadi pihak kerajaan negeri telah menetapkan beberapa masjid dengan guru-gurunya, dan mufti kerajaan negeri mengajar di Masjid Alwi. Pada hari Isnin pun di Masjid Alwi, hari Rabu macam ni pun Masjid Alwi, hari Jumaat pun Masjid Alwi. Kita tambah satu hari Jumaat. Kalau tak ada saya akan bagi tahu lah. Tapi itunya supaya nak menyelesaikan masalah orang keliru masjid mana. So jadi siapa yang nak belajar dengan kuliah saya ni, dia tahu Perlis ni kuliah saya di sini saja. Jadi siapa yang nak ngaji, dia main tertumpu di masjid ni lah, insyaAllah. Dan bagi masjid-masjid lain ada guru dia lah. Dia buat satu guru satu masjid, supaya senang, mudah anak murid ni, supaya tak tanya ke sana dan kemari. Dan satu lagi, kalau dah mengaji ni kena beli kitab lah. Walaupun sebahagian besar tuan-tuan menghafal kitab-kitab ni, tapi kalau tuan-tuan ada kitab, lebih baik lah. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Rib'i Hanzalah ibn Rabi' al-Katib ahadi kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laqiyani Abu Bakr radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Hanzalah qult nafaqa Hanzalah qala subhanallah ma taqul qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhakkiruna bil jannati wan nari ka'anna ra'yal 'ain fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaja wal aulada wadh-dhayya'ati nasina kathiran. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu fa wallahi inna lanalqa mithla hadha fantalaqtu ana wa Abu Bakr hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك وتذكرنا بالجنة بالنار والجنة كأن رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات رواه مسلم. Hadirin mukminin sekalian,
dari Abi Rib'i Hanzalah ibn Rabi'. Hanzalah ibn Rabi' ini salah seorang daripada penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada apa orang penulis dia? Hanzalah salah seorang. Barangkali tak banyaklah Hanzalah ni tulis, demikian Muawiyah bin Abi Sufyan juga menulis. Barangkali tak banyak, tapi mereka pernah menulis. Berkhidmat dengan Nabi ni tak sama dengan khidmat dengan orang lain. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz walaupun hebat dia, tapi orang bertanya kepada Abdullah ibnu Mubarak mengenai Umar bin Abdul Aziz, siapa yang lebih baik di antara dia dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kerana Muawiyah bin Abi Sufyan adalah daripada Bani Umayyah dan Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan Bani Umayyah. Kata Abdullah ibn Mubarak, alim hadis, ulama salaf, sesungguhnya peperangan ni atau kebersamaan Muawiyah dengan Rasulullah itu tak dapat ditandingi oleh Umar bin Abdul Aziz. Tak dapat, kerana ini sahabat melihat Nabi, pernah berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nama Umar bin Abdul Aziz besar, tetapi Muawiyah ada satu pangkat yang tak ada pada Umar bin Abdul Aziz, iaitu dia seorang sahabat. Dia seorang sahabat. Demikian Hanzalah, demikian sahabat yang lain. Ciri-ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak kata maksum sahabat Nabi, kita tak kata, tapi kita hormat dan kita sayang kepada mereka. Kerana Al-Quran ajak kita selepas cerita tentang Ansar, tentang Muhajirin dan Ansar, Quran kata walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang selepas daripada mereka itu, selepas siapa? Selepas Muhajirin dan Ansar. Siapa? Kita. Mereka menyatakan, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa orang-orang yang terdahulu daripada kami. Ampunilah dosa saudara-saudara kami yang dahulu mendahului kami di dalam iman, yakni Muhajirin dan Ansar. Jangan kau jadikan dalam hati kami ini perasaan hasad, perasaan benci, perasaan bermusuh kepada orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cucu Sayyidina Ali, bila dia dengar orang cerca Uthman bin Affan, dia tanya, hang ni golongan Muhajirin ke? Dia kata tak. Walladzina nahajaru ni, orang yang berhijrah ni, hang termasuk kalau orang berhijrah ke? Dia kata tak. Ataupun hang golongan Ansar? Dia kata Ansar bukanlah, aku orang kemudian. Tuhan bagi Muhajirin dan Ansar dua. Dia kata satu lagi Tuhan kata orang yang mendoakan pada Muhajirin dan Ansar. Aku tak tahu, hang tak termasuk dalam ni, aku takut hang keluar daripada agama. Sebab tu maka ahli sunnah tak sama dengan Syiah. Kata Syiah, kafir semua para sahabat. Isteri Nabi jalang. Oh, tak boleh. Hang ada nuklear kan, hang tak ada nuklear kan, itu bukan ukuran. Ukuran kita pada akidah dahulu. Kalau hang cerca sahabat Nabi, kita tak boleh sama dengan hang. Apalah yang lagi yang akan tinggal di dalam agama ini jika seseorang mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat karut, semua sahabat jahat, melainkan 3-4 orang. Tuan-tuan sebanyak mungkin main mengaji dengan saya ni, kata mengaji lama tak amat. Tiba-tiba orang kata setiap orang hak balik daripada kuliah ni pergi buat masalah tempat lain, pukul orang, curi barang orang.
Seorang dua, tapi kebanyakan buat perangai. Walaupun yang buat tu tuan-tuan, lama-lama orang tanya juga, apa yang mereka duk pergi mengaji dengan mufti ni sampai jadi tak tahuan halal. Apabila orang Syiah diserang semua sahabat Nabi, orang akhirnya akan tanya apa yang Nabi biajar kat mereka, jadi semua jadi jahat. Semua jadi jahat. Hampa puji Nabi, hampa cerca sahabat-sahabat dia, hampa cerca orang-orang yang dia pilih. Mustahil. Ini mustahil. Agama tak boleh menerima kadar yang seperti ini. Jadi bercanggahan macam dengan orang Kristian. Orang Kristian sekurang-kurangnya dia kata yang paling baik ialah sahabat Nabi Isa. Orang Yahudi pun dia kata yang paling baik ialah sahabat-sahabat Nabi Musa. Takkan pok-pok Syiah kata hak paling jahat sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Hampir teruk pada Yahudi dengan Nasara lagi. Yang ni kita tak payah. Pasal ada apa kat duk jadi Syiah ni? Dia Syiah. Dia rasa dia pandai. Dia tambah tak tahu Sayyidina Umar. Sampai ada orang tunjuk kat saya tanda tangan Sayyidina Umar, kata dia memang pakat dengan Abu Bakar nak bagi orang sembah balik Lata dan Uzza. Kata hang jumpa kitab mana? Habaq zaman Sayyidina Umar tanda tangan pun tak ada lagi yang tak ada pengaruh dah. Tapi dia syok. Baca Arab ni tak apa boleh. Tapi bila buat Syiah tu pergi habaq ada buku tu buku ni, nota kaki tu nota kaki ni, percaya buat tu. Dia kontradik dengan diri dia sendiri. Macam orang Kristian ya anda. Sebahagian bab. Sebagai orang Kristian di barat ni dia komplain. Dia komplain apa? Dia komplain orang Islam kerana Islam ni bagi apa? Suruh orang perempuan dia tutup aurat pakai tudung ni. Panas, dia kata tak patut, benda yang tak wajar bagi wanita, suatu kezaliman pada wanita Islam. Dia serang tudung ni. Tapi dalam agama Kristian, wanita yang terbaik dipanggil Nan. Nan tu wanita hak pakai tudung tu, tuan-tuan tengok kan, hak pakai tudung putih, baju hak duduk di gereja lah, hak tu paling baik. Depa tu tak boleh buka tudung tu, melainkan di tempat khas. Bukan kata balik belakang petition ke belakang dinding boleh buka dah. Tempat khas baru boleh buka. Yang lelaki tak boleh masuk kat tidung baru boleh buka. Depa anggap wanita tu yang terbaik, tapi bila Islam pakai tudung tak terbaik. Tak adil hukuman dia. Tak kahwin wanita tu. Kalau tanya orang Kristian mesti apa tak kahwin? Dia katakan mereka telah dikahwinkan dengan Tuhan. Itu tradisi orang Kristian dan kita doa amalkan. Bila kahwin kita letakkan cincin di apa? Jari ni. Jari mana? Jari mana? Jari mana ni? Itu tradisi Kristian tu. Kan? Father apa? Son, Holy Ghost. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Qudus. Apa tu dia salin, dia pakai kawinkan dengan Ruhul Qudus tu. Itu adalah tokoh-tokoh Islam kata. Artinya Tuhan nampak kalau berapa banyak perempuan-perempuan Tuhan bagi kahwin, dia ramai isteri dia. Islam poligami 4 orang apa marah. Tuhan nampak poligami ramai kalau buat macam tu. Tapi artinya dia kontradik dengan diri dia. Itu budaya dia tu. Dia salah. Hadirin mukminin sekalian, balik kepada hadis kita. Kata Hanzalah, aku berjumpa dengan Abu Bakar satu hari. Abu Bakar kata, kaifa anta ya Hanzalah? Hang apa cerita wahai Hanzalah? Ini bagus sahabat. Bila jumpa tanya. Kita jumpa orang ni tanya boleh pahala. Assalamualaikum, apa khabar? Dia tahu dah kan, tapi baik, sihat, boleh pahala.
Kerana yang demikian itu mengeratkan hubungan persaudaraan, hubungan ukhuwah Islamiah. Apa-apa? Baik, alhamdulillah. Kita tanya. Abu Bakar Siddiq bila dia jumpa, dia kata kaifa ant? Kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah aduk tulis wahyu tadi ni, dia kata pada Abu Bakar, Hanzalah munafik. Orang tanya, apa khabar Hanzalah, apa cerita? Macam tu lah kan jumpa, aku munafik dah. Kata Abu Bakar, subhanallah ma taqul. Subhanallah, hang cakap apa ni? Qultu nakunu 'inda Rasulillah yuzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya 'ainin fa idza kharajna min 'inda Rasulillah asafna al azwaj wal aulad wad dhayya'at nasina katsiran. Kata dia, kita ni, aku ni dan kita ni duduk dekat dengan Nabi. Masa dengar Nabi duk ceramah, Nabi duk hurai, Nabi duk cerita tu, Nabi duk bercakap tu, Nabi ingatkan kita tentang syurga, tentang neraka. Seakan-akan kita nampak syurga dengan neraka dengan dua biji mata kita. Nabi duk hurai syurga neraka tu, kata dia. Seakan-akan kita nampak syurga dengan neraka tu dengan dua biji mata kita. Tetapi apabila kita keluar daripada sisi Rasulullah, kita pergi bergaul dengan isteri kita, buat urusan dengan anak-anak kita, buat urusan kerja-kerja kita, dengan harta benda kita, kita lupa. Tak jadi macam masa duduk lah duduk mengaji tadi ni. Dia kata, aku duk ingat-ingat aku ni munafik. Canggih tak? Ini ada satu tabiat. Tengok kita baca lah. Kata Abu Bakar, demi Allah, tak usah kata hang, kami pun serupa. Macam itulah perasaan kami pun. Fantalaqtu ana wa Abu Bakr hatta dakhalna ala Rasulillah. Maka aku dan Abu Bakar pun pergi sehingga kami berjumpa dengan Rasulullah. Bila masuk, faqultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Munafiklah Hanzalah wahai Rasulullah. Habaq kat Nabi pula. Faqala Rasulullah, wa madzak? Nabi dia, apa cerita tu? Nabi kata, apa cerita? Nabi kata, apa cerita? Hadirin mukminin sekalian, sebelum saya nak sambung hadis ni, tapi saya nak cerita ada suatu tabiat yang bagus di kalangan para sahabat. Yang tabiat tu saya tak ada, mungkin juga tuan-tuan tak ada. Yang tabiat tu saya lemah, mungkin juga tuan-tuan lemah. Apa tabiat tu? Apa sifat itu? Apa akhlak itu? Sentiasa apabila membaca nas-nas Al-Quran, mereka rasa nas itu kena kepada kepala mereka. Mereka sentiasa rasa nas itu ada kaitan dengan mereka, sehingga mereka sentiasa boleh melakukan satu koreksi terhadap diri mereka, satu muhasabah, satu hisab semula, hitung balik, nilai balik diri mereka. Adapun kita, bila kita baca Quran, kita semua rasa tuju tak kepala orang. Itu masalah. Itu masalah saya, itu masalah tuan-tuan barangkali, dan itu masalah kebanyakan. Sebab tu yang saya sebut dulu, bila dia baca wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, siapa yang tak hukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang kafir. Dia rasa orang kafir, orang ni kafir, orang kafir. Dia ada anak di rumah, isteri di rumah, dia tak perintahkan anak dan isteri dengan hukum Allah, dia tak rasa dia rasa orang. Dia tak rasa dia tak, ayat ni kena kat depan ni kata. Ayat ni kena kat puak ni. Tak ada ayat yang kena kat dia. Ini satu masalah manusia. Maka manusia berbalah. Maka kita sentiasa kena baca Al-Quran dan mesti merasakan sunnah dan Quran itu sangat berkait dengan kita. Simple saja tuan-tuan. Saya ni lah, dan tuan-tuan juga. Tuan-tuan ringan, saya teruk pasal saya mengajar orang. Simple tuan-tuan.
Quran ke hadis ke, baca banyak mana pun, kalau kita masuk neraka tak guna. Simple cakap. Mesti kita tuan-tuan berduduk, saya yang mengajak dan tuan-tuan yang dengar, tuan-tuan yang balik baca dan saya yang balik baca. Tujuan saya baca, tujuan tuan-tuan baca, nak tahu apa dia titah perintah Allah dan titah perintah Rasulullah. Cuba kita nak ikut dengan harapan mudah-mudahan selamat kita daripada neraka. Dia masukkanlah kita ke dalam syurga. Ini saja daripada maksud kepada kesemua aktiviti agama. Bukan duk kira aku nak ambil kira hang masuk neraka kada hang, bukan. Urusan yang paling mustahak agama ini untuk diri kita sendiri. Tuan-tuan berdiri dan bersandar di tiang ni mai tiap-tiap malam sehingga penuhlah masjid-masjid ni pun tidak memberi banyak makna jika pengajian ini tidak membawa apa-apa kesedaran pun dalam diri kita. Balik bersandar sama juga, yang mana makan riba terus makan riba, yang mana menipu orang terus menipu orang, yang mana kaki maki hamun manusia terus maki hamun manusia, yang mana kaki fitnah terus menfitnah, yang mana buat zalim terus buat zalim, yang mana makan harta haram anak yatim terus makan harta haram, yang mana membiarkan anak-anak dia keluar tidak bersolat, tidak menutup aurat terus membiarkannya. Apa makna daripada kesemuanya? Bukan kata tak samai, tapi kata mesti ada usaha. Mungkin kita tak dapat ubah semua, kita pun tahu manusia dhaif, duduk dalam kuliah ada pahala, tapi mesti dengan mendengar, dengan bertujuan membawa manfaat kepada diri sendiri terlebih dahulu. Qu anfusakum, selamatkan diri kamu dulu, wa ahlikum, dan kamu keluarga kamu. Seorang tokoh terkenal gerakan Ikhwanul Muslimin pada sebut satu perkataan yang baik yang barangkali boleh memberi manfaat. Aqimu daulatan islamiyatan fi sudurikum taqim fi ardikum. Tegakkan negara Islam itu dalam dada kamu, nescaya ia tertegak di tanah air kamu. Kita dulu buat sistem Islam dalam diri dan keluarga kita. Nescaya Islam yang syumul yang kita harapkan mudah-mudahan dapat tertegak. Saya sangat berduka cita apabila Pesuruhjaya bagi sebuah pertubuhan politik dalam negeri Perlis ini berceramah 2-3 hari yang lepas dan menyebut bahawasanya Mufti Perlis kata, kalau kita lalu kok Kuala Perlis tu duk tengok orang berdoa-doaan, jangan kacau, agama tak benar. Dalam ceramah yang disorok pula oleh penyokongnya. Tuan-tuan tahu, dia pun tahu saya tak pernah kata benda tu. Bukan kata benda, saya sebut dalam TV, saya sebut dalam surah Abad, saya sebut dalam radio, semua orang tahu saya kata maksiat terbuka hendaklah dicegah. Adakah wajar kita menggunakan nama Islam untuk hentam orang lain dengan cara yang tidak benar? Inikah sistem Islam yang hendak ditegakkan? Adil. Quran kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu kepada suatu golongan menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Adillah ia lebih dekat kepada takwa. Orang tak kata, jangan kita kata-kata. Adillah kerana itu lebih dekat kepada takwa. Abdullah ibn Rawahah, Nabi SAW suruh dia pergi kutip tamar daripada orang Yahudi yang melakukan pengkhianatan pada Rasul penduduk Madinah. Dia pergi kutip tamar. Orang Yahudi kata kepada dia, ya Abdullah, i'dil. Wahai Abdullah, adil lah, dia kata. Janganlah ambil tamar kami cara tak adil, walaupun kami kena bayar denda pasal pernah khianat. Kata Abdullah ibn Rawahah, demi Allah, innakum abghadu ilayya min al-qiradati wal khanazir wa Muhammadu ahabba ilayya min jambaini hadain.
Demi Allah, hampa lebih aku meluat, lebih aku benci, lebih daripada kera dengan khinzir. Tu dia. Dan Nabi Muhammad tu lebih aku sayang, lebih daripada diri aku sendiri. Tetapi percayalah, meluat aku pada hampa, benci aku pada hampa, dan sayang aku pada Muhammad tidak pernah menyebabkan aku berlaku tidak adil. Kerana Tuhan menyatakan, jangan kamu jadikan kebencian kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu tak adil. Adillah, kerana itu lebih dekat kepada takwa. Islam Yahudi yang bermusuh dengan dia pun dia adil. Takkan kita sama-sama kerana kita bagi pandangan berbeza, satu pertubuhan yang mendakwa Islam, dan kita satu orang mufti bagi sebuah kerajaan negeri yang menyebut benda yang masuk dalam surat khabar pun masuk dalam TV, yang ada kenyataan. Kita tak pernah kata jumpa orang tepi jalan duk berpelukkan biar. Tak pernah siapa kata. Orang dengar kuliah pun tahu kita tak pernah kata benda tu. Sebab tu saya sebut ceramah ni, kadang-kadang pergi mendengar Siti Nurhaliza lebih ringan dosa dia daripada pergi dengar orang pergi mengumpat dan fitnah orang. Apatah lagi di atas nama Islam. Saya tak ada terlibat dengan apa-apa politik, no. Tapi ini satu akhlak yang tidak baik. Sebab tu kata Hasan Hudaybi, aqimu daulatan islamiyatan fi sudurikum taqim fi ardikum. Tegakkan negara Islam dalam diri kamu, nescaya ia tertegak di tanah air kamu. Kita dulu buat sistem Islam, keadilan itu supaya dapat dilihat oleh orang lain sebelum kita bercakap tentang masalah menghukum orang, potong ataupun sebat. Hadirin mukminin sekalian, balik kepada nas yang disebut tadi. Hanzalah ini seperti mana Abu Bakar rasa, bukan saja engkau wahai Hanzalah, aku juga bila tinggal majlis Nabi, bila tinggal kuliah Nabi, balik berurusan dengan kaum keluarga, maka rasa iman dia tak macam duduk macam majlis Nabi. Ini sahabat hebat tuan-tuan. Sebab tu kita disuruh baca Al-Quran ni waktu yang jangan kita sibuk. Wal Quranul Fajr, baca Quran bangun tengah malam sebelum sembahyang subuh tu, tak masuk lagi waktu fajar, kita start baca Quran. Masa tu siapa tak ganggu kita, kita baca dan kita rasa. Jangan baca Quran mana ayat hak kena kat depa. Jangan. Ni ada satu tabiat tak elok. Baca lah, ayat ni sebiji kena kat aku. Sebab tu sahabat bila turun je ayat berhubung dengan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Semua rasa, aku ba. Tak ada kata hang. Semua rasa, orang tu rasa dia salah. Kau ni sehingga sahabat tu lari balik. Ada yang menyorok, yang kata barangkali akulah yang Tuhan batalkan amalan dia, kena angkat suara melebihi suara Nabi. Ini hebat. Mudah-mudahan Allah berikan nilai ini. Bila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Hanzalah pergi berjumpa dengan Nabi, kata ya Rasulullah, cerita benda tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Rasulullah, kami masa mari kuliah, mari dengar muhadarah, mari dengar ucapan Nabi, mari dengar khutbah Nabi, duduk dalam majlis Nabi, rasa macam lain. Rasa seakan-akan syurga dan neraka tu nampak saja di mata. Maksudnya rasa dekat lah tuan-tuan. Syurga ni tak nampak kita. Tuhan bagi ciri syurga ni, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Apa yang mata tak pernah tengok, lagi mata pernah tengok, dia bukan syurga. Apa yang telinga tak pernah dengar, kita dengar bunyi yang tu sedap lah, sedap. Barangkali bunyi di syurga macam ni, bukan. Wala khatara ala qalbil bashar, apa yang tak pernah terlintas dalam hati manusia. Lagi duk terlintas, lagi orang boleh lukis, lagi ada sastrawan yang boleh
gambarkan, lagi ada pelukis, lagi orang boleh buat reka tentang syurga. Ia bukan syurga. Tak tahu terang mana. Kita pergi, saya cerita, saya banyak negeri pergi, banyak negeri cantik. Tapi salah satu hak setakat saya pergi ni, saya tengok yang cantik New Zealand, cantik betul. Allah, cantik yang kita kata negeri dia. Tuhan kata tak ada apa. Tak boleh disamakan dengan syurga sama sekali. Tak ada apa-apa pembandingan. Orang Arab tuan, tambah orang Palestin, orang Syam, kena wanita-wanita dia cantik, kulit dia berkilau. Bukan kulit kedat ni. Kulit cantik, kulit dia cantik macam buah apa? Buah tomato tu. Tuan nak bayang macam mana. Kaya cantik lah. Orang Malaysia tengok ada satu dua penyanyi hak cantik pun, dia menikah pun pakai kelang kabut habis kan. Ada yang bersanak, tak dapat ke aku. Berapa ramai datuk yang demam kan. Tapi Tuhan kata kesemua ni, lagi hampa duk boleh bayang wanita hak di dunia ni tak samalah dengan hak syurga hak aku nak bagi. Sehingga hadis ni sifatkan macam-macam. Sehingga nikmat hubungan seks dalam syurga tu disifatkan dalam hadis. Subhanallah. Saya selalu sebut tuan, manusia ni kalaulah berakhir kehidupan ini dengan dunia, kecewalah kita. Tak tuan-tuan? Kecewalah saya, kecewalah tuan-tuan. Dunia ini banyak benda yang tak adil kepada kita. Ada benda yang kita tak buat, orang kata kita buat, kita terfitnah. Ada benda patut kita dapat, orang lain dapat, kita teriznaya. Ada benda orang lain buat zalim tak betul, dia dapat, dia jadi kaya, kita hak buat kerja betul kita tak dapat. Ada kita tengok orang tu mayang pun tak, tapi rumah besar, kereta mewah. Kita main masjid tiap hari, Tuhan bagi rezeki kita, alhamdulillah boleh makan gitu. Kadang-kadang miskin. Ada orang yang dizalimi pun, dibunuh cara zalim macam negara di Iraq, di Palestin. Ada yang orang yang anak dia diinaya ni dibunuh. Ada wanita yang dirogol, ada budak-budak yang dibunuh. Kalau kehidupan ini hanya nuktahnya di atas dunia ini, amatlah kecewanya kita ini. Tetapi Masya Allah, dunia ini hanyalah sekejap saja. Kita ada lagi satu kehidupan yang tidak ada putusnya, yang disitulah hakikat kepada kehidupan. Yang orang yang kaya di sini belum tentu kaya di sana, dan yang miskin di sini belum tentu miskin di sana. Yang dizalimi di sini akan bertindak dibalas orang yang menzaliminya di sana. Maka hati kita rasa lapang, maka mengingati hari akhirat. Sebab tu Quran sebanyak tempat tuan-tuan tengok, kebanyakan dia tak banyak sebut rukun iman yang lain, hanya yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Nabi tak bilang rukun iman hak lain, cukuplah kalau beriman pada Allah dan hari akhirat tu, hak lain tu dia terpa ambil habis. Pasal dia tahu ada tempat baliknya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, manusia ini kehidupannya kecewa tuan-tuan. Tuan-tuan barangkali ada benda yang kita tengok dia ni dapat harta dunia, tapi tuan-tuan, saya lah barangkali dulu, kemudian tuan-tuan yakin akhirat ni ada tak tuan-tuan? Tak yakin, kufur kita. Yakin. Tapi cara saya duduk ni, hidup ni, mungkin juga cara tuan-tuan seakan-akan macam tak berapa yakin. Saya selalu buat contoh simple je. Anak kita pergi test doktor pakar main 5 orang mak dia tu, tak maaf lah pakcik no, kata budak ni kalau tak dibuat operation harus dia kata, harus betul ke doktor?
Kita ni pi meminta kat orang tu, minta kat orang ni, keluarlah surat abang, naik kementerian tu, tinggal kerja, buat macam-macam. Kita kata tak ada malu apalah, main dengan anak sakit ni nak selamat. Oh, percaya kita kepada cakap doktor. Padahal doktor bukan penentu ajal dan maut, tapi di atas keilmuan dia, kita hampir percaya bahawasanya mati ke anakku orang kali, doktor ni bukan sembarangan tu. Habislah kita buat, ada tanah-tanah kita jual. Kalau dia kata ambil buah pinggang saya, buah pinggang dia ada pak dia bagi, sandak dia di dinding, ayak mata turun belena, mengenangkan nasib anak dia. Hadirin mukminin, diri saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita percaya adanya kemerbahayaan pada hari akhirat, sama dengan kadar percaya kat doktor tadi, agak-agak kita berjuang banyak mana nak selamatkan diri kita. Kadar iman pada doktor je agak-agak banyak mana tentu hebat, tapi sebenarnya hakikat kalau timbang iman kita macam ni lah, macam saya dan barangkali macam tuan-tuan, tak berjuang habis-habisan. Walaupun tuan-tuan dan saya yakin adanya hari akhirat, tapi dia lebih kurang kita terlepas kot kurang kali. Lama setengah orang negeri lain tu boleh pesan, aku mati ni hang habak elok masa depan nak tanya ni lah. Oh, soalan pertama tu. Sebab tu saya kalau suruh saya talqin, saya senang, saya tulis soalan tu, saya tak sebelah. Sebab tu saya kata, wahai fulan bin fulan, nanti akan datang kepada kamu dua malaikat, senarai soalan dan jawapan telah pun ku tulis dan ku tak sebelah. Hang tarik tengok, itu soalan spot yang akan naik. Hadirin mukminin, kalau kadar iman kita sama dengan kadar kita percaya kat doktor tu, habislah kita. Tapi tak sama lah tuan-tuan, tak sama. Orang terpa kalau orang kata ada jualan murah kerana dia percaya. Orang habaq besok harga minyak nak naik, tu dia penuh kereta jam, pakai nak bubuh untung RM50 dah pun tak sampai bubuh lah, untung lebih kurang RM10 begitu ya. Tu dia punya belakang duduk sana, tambah dia duduk tunggu tu habis berapa ringgit dah. Tapi kerana percaya besok minyak naik. Bukan ni saya cerita hari tu, esok tuan-tuan percaya kata esok naik pula. Bukan contoh. Lagi bukan duk pergi beratok kat stesen tu, kalut kata mufti pak minyak naik esok. Maksudnya benda hak nak main esok kita percaya ni, kita memang buat padahal nak untung RM10 dah. Tuan-tuan, akhirat bukan untung RM10. Tapi saya, mungkin juga tuan-tuan, tak buat dengan kadar yang patut. Sambil-sambil saja akhirat ni, part time saja kita, sambil-sambilan saja. Mai pula penceramah lah radio habaq, tuan-tuan, akhirat 50, dunia 50. Cis, Quran tak pernah kata akhirat 50, dunia 50. Siapa pandai dia kata? Lepas tu dia baca lah tentang ayat Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dia kata 50. Carilah habuan kamu yang mana Tuhan tetapkan di akhirat. Wabtaghi, cari ma atakallahu darul akhirah, apa yang Tuhan bagi pada engkau pada hari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa habuanmu di dunia. Tuan-tuan, tu 50 kadar. Tu kan 50. Kita kata ni, orang saya selalu buat contoh. Satu orang dia kata, saya nak pergi ni, kalau dah hang nak pergi Kenuri tu hampilah, tapi hang jangan lupa sambil balik tu tolong ambil barang aku sekian-sekian tempat. Tapi hang nak pergi pekan lah, tak apa pergi dah. Tapi hang nak balik tu jangan lupa tolong beli kat aku sekian-sekian. Pergi pekan dulu, hak tolong beli tu jangan lupa lah. Ingat akhirat dulu, dunia tu jangan lupa lah. Bukan kata dunia 50, akhirat 50, ambil sambil banyak dah. Akhirat dulu. Tuan-tuan bangkit pagi tadi sampai tuan-tuan nak tidak saat ni, mesti di atas sistem hari akhirat.
Tapi Tuhan tak suruh kita buang dunia saja. Bukan hidup di atas sistem dunia, sikit-sikit amal berhabuan akhirat. Dia tak. Hidup sebagai manusia hari akhirat. Dan perjuangan kita, perjuangan akhirat, dan mudah-mudahan dengannya Allah Ta'ala selamatkan kita. Hadirin mukminin sekalian, dia kata ke Nabi, dia kata kepada Nabi SAW, dia kata, kami bila keluar main lupa. Nabi SAW kata, demi yang jiwaku berada di tangannya, lau tadumu ala ma takunu indi, jika kamu berterusan macam mana hampa duduk kat aku, fi dzikr, dalam mengingati Allah Ta'ala, ingat hari akhirat, la safahatkumul malaika ala furushikum, malaikat mai salam dengan hampa di tempat tidur hampa dan di jalan-jalan. Walakin ya Hanzalah sa'ah tetapi wahai Hanzalah, masa dan masa. Nabi sebut dia kali. Maksud Nabi kata, kalau orang ni sentiasa duduk macam tu je iman dia, dan naik mai semangat ingat akhirat tu, duduk macam tu je tak turun-turun, malaikat mai salam dia apa. Tetapi kata Nabi, sa'ah, maksudnya hati ini berubah-ubah. Hadis-hadis yang seperti ini dipegang oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, menunjukkan bahawasanya iman yazid wa yanqus, dia panggil. Iman bertambah dan berkurang. Ada masa iman kita naik, main nak masuk bulan puasa syok, sembahyang Allah, ingat Allah Ta'ala, lepas tu duk main dah baca ayat sama tak keluar dah ayat mata, duk teringat benda lain pula. Dia panggil yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu kurang. Boleh bertambah dan boleh berkurang. Ia bertambah dengan amalan kita, dengan mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Dia berkurang disebabkan dengan perbuatan kita, dengan kita lupa, kita lara, dia kurang. Sebab tu kita disuruh sentiasa menambah iman. Abdullah bin Mas'ud, bila dia duduk dalam majlis, dia mengajak di masjid, dia tengok orang lalu, dia kata, ijlis bina nu'min sa'ah, mari duduk bersama dengan kami, kita beriman seketika. Maksud kita tambah iman kita. Bila iman tambah dengan ingat Allah, dengan zikir, dengan istighfar. Sebab tuan-tuan, main satu tahap hati kita jadi kerah, dia jadi macam mana. Tuan-tuan setengah baru balik Mekah, masa pergi Mekah tu dia jadi ingat, lepas tu duduk lama-lama dia kurang. Masa masuk awal bulan puasa tu semangat, berebut main duduk depan ni, belah hujung tu ditewaskan oleh cendol, ditewaskan oleh apa gitu. Iman dia naik, dia kurang. Maka manusia disuruh banyakkan istighfar, banyakkan zikrullah, banyakkan baca Al-Quran supaya iman naik. Apa beza hal ini dengan mazhab yang lain? Di kalangan mazhab akidah selain daripada Ahlus Sunnah, ada mazhab akidah yang dia kata iman tak tambah tak kurang, iman macam tu. Di antara mazhab itu ialah mazhab Murji'ah. Murji'ah ni, saya bukan nak cerita Murji'ah, saya nak ke pemikiran Murji'ah. Murji'ah dia kata iman Abu Bakar dengan iman kita semua sama. Iman tu. Dan iman tak tambah tak kurang. Dan iman ni dengan maksiat, dengan apa, tak cacat iman. Kata Murji'ah, iman duduk di hati, amal tak ada kaitan dengan iman. Tu mazhab Murji'ah. Pemikiran itu dia namakan pemikiran irja. Tuan-tuan sekarang ni kalau tuan-tuan pergi tanya orang, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tahu mazhab Murji'ah? Ramai orang tak tahu. Tetapi cara fikir Murji'ah ramai orang pakai. You jangan tengok pakaian I, you tengok iman I. Murji'ah dia bukan ahli sunnah. You mana tahu I punya iman, walaupun I pakai terdedah-dedah, tapi iman I mantap. Dia mazhab Murji'ah. Ahli sunnah kata amalan mempengaruhi iman. Amalan mempengaruhi iman. Kalau tidak sama iman si kita ni dengan Imam Abu Bakar Siddiq, tak sama, iman dia tinggi. Cuma dia jangan turun sampai menyebabkan menjadi kufur, sampai engkar Tuhan. Ini mazhab Murji'ah, dan ini banyaklah.
Hang jangan duk tengok apa yang aku buat, iman aku mungkin lebih kuat dari iman hang. Kita kata kita tak tahu lah iman siapa lebih kuat, tetapi amal mempengaruhi iman. Amal mempengaruhi iman. Tuan-tuan, dalam agama kita ni, sepanjang sejarah kita diserang oleh dua aliran pemikiran yang sangat bahaya. Satu dinamakan dengan murjiah tadi, ataupun disebut dengan fikratul irja. Pemikiran irja tadi. You jangan duk tengok pakaian I, you jangan duk tengok cara I hidup, walaupun I sedang minum, iman I kuat. Oh, kacau macam tu. Dia tuan-tuan, benda tu bukan macam tu dia. Hak lain. Saya sekali tengok budak Muslim kita jual arak likur di airport dia apa ni. Kadang pakai tudung, dia jual arak. Kan ada kedai-kedai arak. Saya kata, adik sebagai orang Islam tak boleh jual benda. Tuhan laknat semua orang yang minum, yang hidang, yang uruskan. Dia kata, abang saya tak minum. Yalah you tak minum, saya pun tak kata you minum, tapi tak boleh jual. Apa nak boleh buat abang, saya hanya nak cari rezeki yang halal. Dia faham rezeki yang halal tu tak rompak, tak curi, hak tu halal. Dia tak faham konsep halal tu bukan hanya tak rompak, tak curi. You berniaga benda yang haram. Sebab tu kita kena larang anak-anak kita dari kerja di mana-mana saja, apa nama, stationery yang menjual arak tu. Dia jual benda lain, banyaklah benda lain, tapi dia jual arak. Bila orang mai beli arak, dia kena buat urusan itu. Sedangkan dia Muslim, dia tak boleh buat. Haram dia buat. Dah orang yang, dan kita pun nasihati kerajaan supaya jangan benarkan orang Islam terlibat dengan urusan penjualan arak ni. Ini ada masalah. Ini satu masalah, fikratul irja. Satu lagi, pemusnah kepada pemikiran orang Islam ialah seperti mana yang saya sebut, sufiyah. Pemikiran sufism. Sufi bila dia main, dia shortcut. Shortcut macam mana tuan-tuan sufi ni? Tuan-tuan, Masya Allah tuan-tuan, insyaAllah kita ni baca sekian-sekian, masuk syurga. InsyaAllah tuan-tuan baca sekian-sekian, masuk syurga. Jadi semua yang Nabi buat, sahabat buat, bermati-matian mempertahankan agama, membela agama, sedar tentang tanggungjawab agama, semua hanya terhapus, hanya memikirkan zikir 3-4 kali, baca wirid sekian-sekian, duduk di masjid, i'tikaf sekian-sekian, masuk syurga. Dia jadi candu. Kita ada faham Islam yang salah enggak? Ini masalah kita. Jadi bila kena pemikiran tu, kita kata ni, jom kita tengok ni, masyarakat kita dah teruk sekarang ni, ekonomi orang Islam teruk, semua teruk, kita kena buat sesuatu bagi orang Islam dapat bangkit semula. Tak apa Syekh, Ustaz dah bagi tahu saya ni, baca yang ni rupa kali ni, insya-Allah ada mahligai di syurga. Nabi yang Tuhan cinta pun tak semudah itu masuk syurga. Sahabat yang dijamin oleh Nabi tak semudah itu masuk syurga. Bersusah payah mereka, berkorban mereka untuk agama. Sufism main, dia habaq baca 2-3 petah masuk syurga. Menyebabkan ramai orang dia bersandak di masjid, dia main masjid, dia kira tasbih, dia balik, dan dia tak bertanya khabar kaum muslimin yang lain. Saya amat duka cita lah, ni nak sikit keluar tajuk, isu masjid Cina. Tuan-tuan barangkali ikuti New Straits Times. Kenyataan saya berhubung dengan saya merasakan amat duka cita. Di dalam negara ini kita ada hampir 60,000 Chinese converted Muslim ini yang masuk Islam ni, tapi kita tak ada masjid Cina. Masjid yang dikendalikan bukan masjid buat bumbung Cina. Nak buat apa? Tu orang marah. Masjid bumbung Cina, buatlah bumbung India pun. Memang masjid yang dikendalikan oleh orang Chinese yang Muslim ini, yang khutbah dia ada. Kita ada khutbah dalam bahasa Melayu, ada
kuliah ni lah bahasa Melayu. Kadang-kadang kalau dia Chinese, dia tak berapa faham sangat. Kenapa tak ada tok guru Chinese ajak dalam bahasa dia, khutbah dalam bahasa dia, jawatan kuasa dalam orang dia, sehingga mereka lebih faham Islam. Jadi ini tak adil. Kenapa hak orang Melayu kita bagi, kat Cina kita tak bagi? Bahasa dua-dua pun bukan bahasa Arab. Duka cita salah seorang daripada mufti sebuah negeri, dia belasah saya. Dia kata mengarut benda ni semua. Dia kata memang duk bagi pun, tapi tak ada satu pun. Alhamdulillah hari ini Ustaz ataupun saudara Ridwan T keluar kenyataan dalam New Straits Times, dia bagi tahu 10 tahun dah dia minta, memang tak dapat. Persatuan Cina Muslim Tionghoa Melaka juga 3 tahun dah dia hantar proposal, rejected, telah ditolak. Ridwan T kata, bahkan yang dulu dia kata di Selangor punya yang lama pegawai, dia kata sama sekali saya tak akan bagi ruang. Mesti kalau nak masjid mesti ada kaitan dengan orang Melayu dan budaya Melayu. Barangkali dia takut tahlil, dia tak bagi. Alhamdulillah kenyataan ini dia buat. Tadi saudara Ridwan T ada berhubung dengan saya. Hari ini New Straits Times keluar kenyataan saudara Ridwan T, dan saya pun cakap. Dan hari ini satu orang korporat daripada Sarawak mengisytiharkan dia bagi tanah pada Ridwan T untuk buat masjid Cina. Cuma kita tak tahu lagi lulus ke tak. Sebelum ni reject. Dia nak kena mamat juga pi, asing tak boleh. Biarlah dia kendalikan. Tuan-tuan tahu tak, kebanyakan yang murtad adalah mereka yang dulu masuk Islam daripada agama lain. Mereka murtad balik, mai kepada orang Islam. Orang Melayu buat tak tahu. Tambah kalau suami dia ceraikan dia, dah cerai mak pak, mak mentua pun buang. Masyarakat Melayu tak ambil peduli. Mai ke setengah tempat pusat agama, buat muka mazhab lah, ambil jumpa. Awak pergi jumpa dia, saya tak kerja, saya dah kerja ni, nak pergi minum tak tengah malam. Oh ni saya ni roti canai tak makan lagi ni. Jadi macam ni punya kerja seluruh negara, menyebabkan dia orang ni frust. Lalu dia orang balik kepada agama asal. Habis kita tak bukan nak cerita masalah pasal murtad. 300,000, 400,000 murtad, tak ada pun banyak tu macam Ustaz Mazli cerita awal ni. Tapi artinya murtad ini disebabkan kerana ni. Kita biarlah mereka buat masjid Cina. Kita kata you Chinese, kami orang Melayu ni Islam macam kamu jugalah, tapi barangkali tak apa-apa faham kamu, tidak dapat menguruskan kamu. Jadi ada masjid you, semua community you pergi sana, mereka urus you. Kan bagus macam tu. Kita ada masjid India, kenapa kita tak bagi kat mereka? Itu saja idea saya. Yang ada orang pergi mengamuk, buat apa? Tapi Alhamdulillah sokongan bagus. Dan kita berharap, saya haraplah inilah perkataan saya dan New Straits Times tentang keperluan masjid Cina. Dan saya haraplah sebelum saya turun jadi mufti ke apa, ada satu masjid Cina lah yang dibuat kerana gesaan itu. Tuan-tuan doakan. Dan saya kata kepada saudara Ridwan T dan kepada New Straits Times tadi, sekiranya masjid tu nak dibuat, tanah dapat, saya akan berusaha bersama dengan orang lain juga untuk mengumpulkan dana nak bagi ke hampa supaya buat, supaya itu menjadi amal jariah, sadaqatun jariah yang kita buat. Mudah-mudahan ia menjadi kekuatan kepada dakwah. Islam tidak pernah dibezakan oleh mana-mana bangsa. Siapa saja saudara Islam kita berhak mendengar agama ini dalam kadar apa bahasa yang dia faham. Tak benar Nabi Zak. Dia kata oh zaman kerajaan Islam dulu semua satu bahasa. Tak apalah satu bahasa, tu bahasa Arab, bahasa Quran. Tapi kita ni bahasa Melayu. Kalau kita di Malaysia ni semua belajar Islam dalam bahasa Arab, dia masuk Islam, patutlah kita suruh belajar bahasa Arab lah, mudahlah. Kan? Tapi yang belajar kita bahasa Melayu, orang Kedah bahasa Kedah, orang Kelantan bahasa Kelantan, orang Perlis bahasa Perlis. Saya tak apa boleh lagi ya, pulit kasuit itu tak boleh lagi lah, kan? Tapi artinya tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, dan kita nak supaya Islam ini Islam yang syumul ini.
Balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwasanya iman ini ia bertambah dan berkurang, demikian iman kita ia bertambah dan berkurang, dan kita disuruh untuk mengangkat iman kita sentiasa. Buatlah apa-apa aktiviti. Tuan-tuan, semua orang tahu tentang diri dia. Tuan-tuan, saya tahu diri saya dhaif ni, mungkin diri tuan-tuan juga dhaif. Kita tahu ada masa kita rasa kita sangat teruk jiwa kita. Kita rasa kita jadi keras macam mana. Jadi kita disuruh bangkit tengah malam istighfar. Kadang-kadang bila dia mai hati keras nak baca Quran, satu muka pun balok. Basah kan? Nak baca satu muka pun penyegan. Tapi kita kena paksa, kita kena istighfar, kita kena sedekah, kita kena buat benda, kita kena dengar perkataan yang lunak, kita kena dengar perkataan yang melembutkan hati kita. Kita pergi jumpa fakir miskin, kita bagi kepada dia. Semua itu melembutkan hati kita, menjadikan kita dekat dengan Allah. Supaya kita sentiasa istighfar, pohon keampunan daripada Allah Azza wa Jal di atas dosa. Hebatnya para sahabat, hebatnya orang yang beriman ini, hebatnya pemimpin Islam, kerana hati mereka jujur dengan Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan, untuk mengharungi suatu perjuangan, untuk mengharungi, membawa Islam ini, memerlukan hati yang kukuh dan jitu. Manusia ni cakap banyak boleh, tetapi untuk berhadapan dengan hati yang jitu dan iman yang kukuh, manusia tak dapat berhadapan. Seluruh kaum Quraisy itu hebat, tetapi Bilal walaupun seorang hamba Habsyi, seorang orang yang berkulit hitam, hatinya bersih, hatinya beriman. Buat pilah macam mana pun, iman tak dapat ditombangkan. Sebab tu kita sebut kepada orang-orang apabila kita nak buat sunnah, ada orang yang kadang-kadang dia tak apa suka. Kita sesungguhnya anda boleh buat macam, tetapi menombangkan suatu keyakinan dan keimanan, sesuatu yang mustahil dalam sejarah. Nak menombangkan suatu keimanan, menombangkan keikhlasan insan terhadap agamanya, sesuatu yang mustahil. Sebab itu kita, sesiapa saja yang nak memperjuangkan agama, pastikan dia ikhlas. Bila kita ikhlas, membujur lalu melentang patah, yang saya kata. Macam jebat kata kan, patah sayap bertongkatkan paruh, kalau gunung kudaki juga. Bila kita kata kita nak buat Islam, kita nak buat sunnah, kita nak tegakkan Islam yang sama dengan Quran dan sunnah, patah sayap bertongkatkan paruh, kalau gunung kudaki juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Dan saya nak jawab satu dua soalan kalau sempat. Qarnan syaitan, ketika matahari hampir jatuh, dilarang dengan nas hadis, kerana itu menyamai perbuatan orang kafir yang menyembah matahari. Kita, melainkan sebahagian para ulama menyebut larangan itu umum. Masa bila pun kita kena elok, jangan solat masa tu. Kalau kita masuk masjid pun disuruh kita tangguh. Cuma sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i antaranya menyebut, jika kita semayang kerana ada sebab yang lain tak apa. Masa kita masuk masjid ada sebab yang lain, itu sebab disebabkan kerana bukan kita nak semayang tu, kita nak semayang tahiyatul masjid. Cuma saya kalau tanya, saya nasihatkan kita tangguh sat, kita berdiri ke apa sat, supaya hilang waktu itu. Adapun solat selepas asar tidak dilarang, tak dilarang, kerana sabit dalam hadis Ummu Salamah, Nabi solat selepas asar. Disebabkan baginda tak sempat bersolat sunat sebelum zuhur, baginda solat selepas asar, kerana adanya perwakilan yang datang. Hadirin mukminin sekalian, tapi selepas asar tu bukan semesti lepas tanduk syaitan. Lepas asar ni banyak lagi, pukul 6 lepas asar lagi. Kita kata asar masuk pukul 5, pukul 5.30, ada asar lagi, ada lepas asar dah, kerana kita dah solat asar. Selepas kita solat asar, boleh tak kita sembahyang sunat yang kita tertinggal? Boleh, boleh. Tapi jangan sampai kepada turunnya kepada tahap tanduk syaitan yang disebut. Ini ada soalan berhubung dengan wanita haid. Bolehkah wanita haid ini memasuki masjid? Berlaku khilaf di kalangan ulama, bolehkah wanita haid ini masuk ke dalam masjid? Dengan setiap pihak memberikan alasan mereka masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Saya berpendapat sama dengan Al-Imam Syaukani di dalam Nailul Awtar, yang menyebut bahawasanya boleh, dengan syarat dia pastikan dia tidak mencemarkan masjid. Kerana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebut kepada Aisyah, nawilini khamrah,
ambil kepada aku lapik semayang tu dalam masjid. Kemana Aisyah kata, inni haid, sesungguhnya aku haid. Nabi berkata, inna haidaki laisa biyadiki, sesungguhnya haid engkau bukan di tanganmu. Maksud tangan hang tak ada darah apa pun, Nabi kata boleh ambil. Atau mungkin dengan maksud ini bukan urusan hang haid ni, jadi selama mana tak mencemarkan maka boleh ambil. Hadis ni menyebabkan sebahagian para ulama menyatakan kalau ada keperluan wanita masuk ke dalam masjid, dia boleh masuk. Sebahagian kata tak boleh masuk. Jika ada orang perempuan haid tak mau masuk masjid kerana memegang pendapat sebahagian para ulama, maka dia tak dibantah, biarlah pendapat dia. Tapi jika ada yang masuk dengan dia pastikan, terutama zaman sekarang ada tuala wanita lah apalah semua ni, kerana nak mendengar kuliah dan pengajian, dan dia pasti tak mencemarkan masjid, ini ada pendapat Al-Imam Syaukani dan dia juga tidak dibantah, tak dibantah. Dalam masalah khilaf yang seperti ini kita tidak berbantah-bantahan selagi mana semua pihak mengemukakan dalil. Membaca Al-Quran bagi wanita yang haid khilaf di kalangan para ulama juga. Namun begitu, ulama yang menyatakan bahawa orang haid tidaklah taqra'ul Quran, tidak boleh membaca Quran, hadis dalam masalah itu lemah. Kerana padanya ada Ismail bin Ayyash, rawi hadis berkenaan, ada rawi yang lemah dalam periwayatannya dari segi ilmu hadis daripada pihak yang mana dia boleh riwayat. Ismail tu sendiri tak apa, tapi riwayatnya daripada sebahagian ruwat menyebabkan dia menjadi lemah. Maka hadis yang lemah ini tidak menjadi hujah, kerana asalnya wanita boleh membaca Al-Quran, dia tidak dilarang melainkan adanya bukti yang jelas untuk dilarang. Wanita boleh baca Quran, kita nak larang dia kena ada dalil yang kuat. Wanita haid memang tak boleh semayang, hak tu tak ada khilaf lah, tak usahlah siapa balik duk try semayang pula kan. Hak tu cuma adakah dia boleh membaca Al-Quran, maka itu khilaf. Saya kalau tanya bersama dengan pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah menyebut bahawasanya wanita yang haid boleh membaca Al-Quran. Jadi artinya kalau bulan Ramadan tu dia boleh baca Quran, dia boleh baca. Habis saya haid, habis buat apa? Tidur. Dia boleh baca. Kerana itu kebaikan, jangan dihalang. Yang pasti dia tak boleh salat dan dia tak boleh tawaf, itu pasti. Ada mari pula orang kata, ustaz, ada ustaz kata tak boleh baca. Saya habaqlah tadi, ada pendapat yang kata tak boleh baca. Saya habaqlah. Tetapi bagi saya pendapat itu tidak kuat, tidak kuat. Dan kita pun kalau dia haid dia tak mau baca Quran, kita pun tak boleh larang, tak boleh paksa dia, biar kat dia lah. Kemudian ada pula yang haid seorang baca Quran. Nak kalau apa pasal ada pendapat yang kata boleh. Jadi biarlah kepada dia. Islam itu luas, sadrul Islam wasi', kata orang. Dada Islam itu luas, dia menerima banyak pendapat di kalangan sarjana-sarjana. Masalah berkahwin di sebadan mahal murah ni, itu cerita harga lah. Adakah hadis yang sahih yang menyebut bahawasanya kalau haji jatuh pada hari Jumaat maka namanya haji akbar, ataupun hari Arafah jatuh hari Jumaat namanya haji akbar? Tidak ada hadis yang sah. Bahkan hadisnya palsu ataupun daif jiddan, sangat daif. Maka tidak boleh dijadikan alasan. Walau bagaimanapun ada setengah di kalangan para ulama yang menyebut bahawasanya oleh kerana hari Arafah pada zaman Nabi hari Jumaat, mungkinlah kot kalau hari Arafah jatuh hari Jumaat tu istimewa sikit lah pada hari lain, sama lah macam zaman Nabi. Yang tu saja. Dari segi nas hadis kata sama 700 ke 70,000 ke 70 ke, tidak ada hadis. Rawahu TV3 wa RTM tidak termasuklah senarai para perawi. Selalu sampai dalam kuliah kita tambah iman, keluar kita kurang.
Itu yang disebut oleh tadi ni, oleh Hanzalah. Bila mari kuliah memang semangat, bila balik dia ada urusan, dia korang lah. Tak usah kata tuan-tuan dengan saya korang. Tetapi itu manusia disuruh hidupkan iman. Mai kuliah 2 bulan depan pula apa mai. Jadi macam tu kan. Kuliah dah tertarik, marilah. Mudah-mudahan tuan-tuan beginilah. Saya pun doa Allah Ta'ala, kita tak ada siapa ada kepentingan, mudah-mudahan. Saya pun main kuliah tak ada kepentingan apa kalau ikut. Tak ada satu sen pun yang saya ambil daripada kuliah ni. Masjid pun tak takutlah. Tuan-tuan pun mari pun dengan tiket tuan-tuan sendiri, duit tuan-tuan sendiri. Kita duduk, kita baca hadis dan Quran, cari redha Allah Azza wa Jalla. Kita harap mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ni dapat pahala tu. Doa mantap imam, doa banyak doa-doa Al-Quran. Sahabat minta supaya tuan-tuan kuatkan iman, supaya minta ditambahkan iman. Ini semua doa boleh dibaca. Dan mudah-mudahan doa nanti kita akan lalu dengan doa yang berbagai-bagai ni saya baca. Namun doa saja kalau bersandar hanya doa pun, manusia mesti berbuat sesuatu, mesti berbuat sesuatu. Kalau kita doa dan kita tidak ikuti benda yang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita. Tuan-tuan, iman ni tambah kurang ni semua orang terlibat. Sahabat tu Abu Bakar kata dia pun masalah yang sama, apatah lagi kita. Mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna minasy-syaqirin wa la mahruma. Tuan-tuan sekalian, hari Isnin yang akan datang maka kuliah kita di sini, bukan lagi di Masjid Tuanku. Patu hari Jumaat nak main ni tak ada lagi lah, nanti loh. Jumaat. Saya macam ni, tuan-tuan, setiap kali saya habis kuliah tuan-tuan tanya, 2 hari lagi ada kuliah tak? Kalau tidak saya lupa kan. Hari Jumaat ni tak ada. Hari Isnin ni insya-Allah ada. Rabu insya-Allah ada. Tapi semua kuliah saya di sinilah, dan tuan-tuan pun memenuhi sini, jadi senang urusan dari sini. Mudah-mudahan insya-Allah. Assalamualaikum.